Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Firdaus Rashid Idris bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 22 Disember. Selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID 2030, Lembaga Pelancongan Sarawak STB proaktif ke arah membina semula industri pelancongan dengan melihat pelbagai aspek dalam mempromosi Sarawak. Pengerusinya Dennis Ngau berkata, hasilnya STB telah menghasilkan inisiatif baru dengan menggunakan jenama tempatan menganjurkan acara secara maya dan hibrid serta forum pemasaran global tahunan. Menurut Dennis Ngau, dengan itu setiap acara tersebut dapat dikongsi serta dinikmati oleh orang ramai di seluruh dunia melalui sokongan padu daripada rakan media yang telah bekerjasama mempromosi Sarawak. Ia sekaligus menarik bakal pelancong serta mendekati penggiat industri pelancongan tempatan melalui inisiatif seperti kempen Siasi Tok Sarawak, dana ekosistem dalam talian pelancongan Sarawak dan pakej insentif pelawat. Beliau berkata demikian pada Malam Media STB 2021 di Miri. Katanya peranan serta sokongan daripada pihak media membuatkan dunia sentiasa diingatkan tentang budaya, pengembaraan alam semula jadi, makanan dan perayaan Sarawak walaupun dilanda pandemik. Dalam pada itu katanya STB akan meneruskan program jangkauan kepada komuniti tempatan serta inap desa dan terus menganjurkan bengkel pembinaan kapasiti untuk memperkasa dan mengembangkan kemahiran mereka. Kemenangan besar yang diperoleh pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 bukti kepercayaan rakyat terhadap gabungan Parti Sarawak GPS yang merupakan kepercayaan rakyat Sarawak menerusi kemenangan GPS sebanyak 76 kerusi daripada 82 kerusi Dun yang dipertandingkan. Jelas calon menang GPS Dun Kuala Rajang Datuk Lim Talif Saleh, GPS terus komiten meneruskan agenda transformasi selain terus berusaha membangunkan Sarawak khususnya di Kuala Rajang akan digandakan bagi kepentingan rakyat. Alhamdulillah, mandat ini akan saya gunakan sebaik-baiknya seperti yang telah kita lihat pada 10 tahun yang lepas, dan insyaAllah saya akan melipat gandakan lagi usaha. Memang banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita galaskan. Ujarnya rakyat mahu sebuah kerajaan stabil yang mampu melaksanakan pelbagai usaha dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis kesyukuran di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike. Sementara itu, bagi penduduk di kawasan Dun Kuala Rajang, Zainuddin Ibrahim, beliau berpuas hati dengan pembangunan yang telah dibangunkan dan berharap lebih banyak lagi projek berimpak tinggi akan dibina. Bagi masyarakat itu Serikit, well done. Dari dulu-dulu sampai sekarang banyak perubahan bandar Serikit. Terima kasih kepada GPS terutama kali yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak. Lebih banyak pembangunan yang diharapkan rakyat negeri ini terutama di kawasan Dewan Undangan Negeri Pujut. Ini berikutan kawasan berkenaan sering berhadapan dengan banjir kilat apabila tibanya musim tengkujuh terutama di kawasan Krokop dan Pujut Corner. Menurut Ketua Masyarakat Kawasan Pujut, Penghulu Samion Gani, situasi itu seringkali menjadi rungutan penduduk yang mengakibatkan kerosakan harta benda. Mewakili penduduk dari konstitusi itu, beliau amat berharap kerajaan dapat membantu mereka dengan membina sistem peparitan yang lebih sistematik di kawasan mereka. Mengharapkan kerajaan supaya bantu si Datuk, supaya jangan rumah si Datuk rosaklah kena banjir. Kenapa bila banjir tadi sidam pun rabuk rumahnya habislah. Kalau nya udah netok, nya terpaksa beli baru lagi nak nyusahkan tidak. Sementara itu, longkang di Krokop misalnya perlu ditambah baik berikutan kapasitinya tidak lagi mampu untuk menampung jumlah air terutama sekali ketika berlaku hujan lebat. Kawasan Krokop merupakan kawasan kediaman terawal di Miri dan kebanyakan spesifikasi serta mempunyai reka bentuk longkang lama yang perlu dinaik taraf. Kalau kuat hujan, dia memang masuk ke rumah. Banjir tidak kuatlah, tapi dia akan masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kadang-kadang binatang yang macam ada skorpion, dia masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kita orang takut saja, itu saja. Kerja-kerja pembinaan peparitan di beberapa kawasan telah pun bermula awal November lepas. Dulu,
semua itu kena kami orang. Dulu semua sampai bilik sana. Sekarang tidaklah, sudah ada bikin tu. Untuk Jeraya dulu semua tanah. Sebab tu datang dari sana tu parit lah. Sampai sana, sampai air meri sana. Masa macam ini memang gembira lah sebab kan paritnya sudah ada, akan tidak banjir lagi lah. Family kami pun okey lah. Dia cakap, parit sudah jadi. Apa yang diidam-idamkan penduduk di Pujut adalah kemajuan, keselesaan serta keselamatan terutama sistem peparitan selain kemudahan infrastruktur. Pengurusan Tertinggi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengumumkan semua kuliah ditangguhkan mulai hari ini hingga 29 Disember ini. Pengumuman itu dibuat ekoran bencana banjir kilat yang melanda beberapa negeri di Semenanjung Sabtu lepas. UNIMAS menerusi kenyataan media memaklumkan beberapa inisiatif dibuat termasuk pelepasan khas atau tempoh bertenang bagi penuntut universiti ini yang terkesan. Selain itu, aktiviti kuliah, tutorial, pentaksiran dan penghantaran tugas juga tidak dilaksana sepanjang tempoh tersebut. Pemilik anjing tidak dibenarkan untuk membawa atau memindahkan anjing peliharaan keluar dari kawasan yang diisytiharkan kawasan wabak rabies tanpa permit pergerakan. Menurut infografik Sarawak Disaster Information, pemilik anjing peliharaan perlu memohon daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak untuk berbuat demikian. Jika disabit kesalahan, pemilik anjing boleh didakwa mengikut Seksyen 37 Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999. Perkara tersebut amat kritikal dalam usaha membendung penularan wabak rabies. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. 31 kes jangkitan COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam. Selain kes yang kian menurun, tiada kes bergejala juga direkodkan semalam. Daripada jumlah itu, tiada kes kematian dilaporkan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya 10 daerah merekodkan kes jangkitan, antaranya Kuching, Lawas, Sibu, Miri dan Serian. JPBN dalam kenyataan yang sama juga mengumumkan pengambilan dos penggalak menjadi wajib kepada semua yang berumur 60 tahun ke atas. Kegagalan berbuat demikian, status dos vaksin lengkap dalam portal MySejahtera akan ditukar kepada tidak lengkap. Gangguan bekalan air akan menjejaskan beberapa penduduk di kawasan daerah Asajaya dan Simunjan. Menurut satu kenyataan di laman Facebook Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB, gangguan tersebut akan bermula pada pukul 6 petang hari ini hingga 6 pagi pada Khamis ini. Ia akan melibatkan seluruh kawasan Tambirat, Asajaya dan Sadong. Selain itu, kawasan yang turut terjejas adalah kawasan Ensinge Iban Melayu, Seruyuk dan Ladong. Gangguan berkenaan bagi memberi laluan kepada pihak kontraktor untuk melakukan penyambungan paip di Jambatan Batang Samarahan. Tekanan air akan pulih secara berperingkat dan mengambil masa, terutama kawasan yang jauh. Persekutuan Pelancongan Sarawak STF raih 140 keluarga dengan pek bantuan makanan bersempena perayaan Christmas. Penerima sumbangan merupakan mangsa kebakaran, pengidap kanser, warga emas dan keluarga kurang berkemampuan dari kampung sekitar Bandaraya Kuching. Pek makanan mengandungi makanan kering berasaskan beras bersempena sambutan istimewa dengan tema nasi beras untuk acara sebagai tumpuan utama untuk pemilihan bantuan. Bantuan ini dilihat tepat pada masanya kerana Bandaraya Kuching baru-baru ini menjadi bandaraya pertama di Malaysia diterima sebagai ahli UNESCO's Creative Cities Network dalam bidang gastronomi. Hadir pada majlis amal makanan tersebut ialah wakil daripada STF diketuai oleh Presidennya Audrey Wan Ulog yang diadakan di Bangunan Mahkamah Lama Kuching. Beras merupakan ruji makanan asas penduduk pelbagai kaum dan agama di Sarawak dan ia juga dilihat sebagai semangat perpaduan yang diterjemah kepada kepelbagaian menu masakan berasaskan beras. Sekian berita pagi Sarawak edisi 22 Disember. Keluarga Malaysia, terus patuhi SOP, jangan lekra kerana COVID-19 ada di komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tergujuh ini. Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.